السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah dan rahmat kasih Allah. Kita semua pada pagi ini dapat meneruskan lagi kuliah subuh kita, pengajian sirah menggunakan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ismail Ibn Kathir rahmatullah alaih. Imam tidak asing bagi kita semua, terutama dalam bidang sirah, begitu juga dalam bidang tafsir. Dan tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Itu bulan Maulidur Rasul, kelahiran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuti Maulidur Rasul itu dah lama berlalu, dah habis cuti dah, tetapi cuti ini sekadar sudut teknikal sahaja. Dipilih tarikh, dipilih hari yang tertentu untuk kita cuti, untuk kita buat program, kita buat sambutan. Tapi sudah tentu kecintaan pada Rasul itu ya siang dan malam, pagi dan petang, setiap hari, setiap detik hayat kita ni ya kita mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada tauladan yang cukup agung, yang relevan sepanjang zaman. Zaman kita walaupun dah berlalu 1400 tahun lebih, masih relevan. Nanti akhir zaman 100 tahun, 1000 tahun akan datang, tetap relevan. Di padanya ada qudwah, ada uswah yang agung. Sebab itu para ulama melihat kenapa perjalanan hidupnya, sirahnya itu sangat sukar, sangat susah, sangat mencabar. Kerana perjalanan itu kebanyakan kita average purata manusia biasa tak lalu perjalanan seperti itu. Tak lalu. Bila dia lahir sebagai anak yatim, selik mata ayah dah tak ada. Umur 6 tahun mak pula diambil yatim piatu. Sebab belum balik, dua-dua diambil, dikira yatim piatu. So Nabi SAW ni lebih tepat seorang yatim piatu. Kedua-duanya diambil. 8 tahun datuk dia pula diambil. 12 tahun telah berdagang keluar ke Syam. Bukannya depan rumah, bukan online, tapi merentas negeri. Kita 12 tahun baru darjah 6, duk main lagi dengan kawan-kawan. Dia darjah 6 telah pun matang menanggung diri dia sendiri. Sebab dia tak ada mak ayah, jadi dia kena tanggung diri. Umur 14 tahun dia dah masuk dalam peperangan. Kita 14 tahun baru Tingkatan 2 asrama tak pergi perang. Dia 14 tahun dah pergi perang. Walaupun perang ini dia ada riwayat yang dhaif, tapi ia cuma cerita perang saja, tak ada masalah. Nabi SAW berada di belakang, dia menyiapkan anak panah untuk pakciknya di barisan depan. Kemudian bila dia berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia dikurniakan 2 anak lelaki, iaitu Qasim dan Abdullah. Dua-dua diambil ketika bayi. Nanti dia ada anak lelaki seorang lagi, Ibrahim, juga diambil ketika bayi bersama dengan Maria Al-Qibtiyah. So, 3 orang, semua lelaki, dan diambil ketika bayi. Kemudian apabila dia dilantik menjadi Rasul, dia dituduh seorang yang gila sebab melawan arus. Gila lah seorang-seorang dia. Dan juga ahli sihir, sebab bila dia baca Quran orang ikut, seolah dia jampi orang, ahli sihir. Dan tuduhan ni datang pada keluarga sendiri. Kepekhianatan daripada keluarga lebih pedih. Kalau orang luar, orang jauh boleh tahanlah, tapi orang terdekat maka ia pedih. Itu yang menimpa Nabi SAW, sehingga Allah ambil pula kedua-duanya, pakciknya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha pada tahun yang sama, tahun 10 kenabian.
Tak selang tahun pun 2 orang sekaligus diambil. Jadi kematian yang berlaku sekeliling Nabi SAW ini semua sudut ada. Mak, ayah, anak, isteri, pakcik, datuk, semua sekeliling dia. Semua kategori ada kematian menimpa dia. Kerana itu Nabi SAW pun keluar daripada Mekah dengan strategi baru menuju ke Taif. Tapi di Taif dia direjam dengan batu, sehingga diriwayatkan bila dia berjalan berkocak darah di dalam kasutnya. Kasut dia tu sebab darah turun bertakung, dia berjalan berkocak. Kemudian Allah perintah dia apabila dia telah dikeluarkan arahan untuk dibunuh, maka Allah perintah dia hijrah. Dia hijrah ke Madinah, tinggal kampung halaman dia di Madinah. Sampai ada di Madinah, terus dia berhadapan dengan perang Badar. Kemudian perang Uhud. Dalam perang Uhud umat Islam tewas, dan juga pakciknya Hamzah diambil pula. Kemudian dia diperangi pula oleh Yahudi, bukan saja sesama bangsa Arab, tapi sekarang dah antara bangsa dengan bangsa lain. Dengan Yahudi pun perang. Selepas pada tu dia diperangi pula dengan Rom, lebih besar, empire besar dunia, bukan kerajaan kecil-kecil ni. Empire besar dunia pun memerangi dia. Tapi semua perjalanan dia ini dia berjaya harungi dengan cemerlang, dan akhirnya bila baginda SAW wafat, dia diberi kekayaan, dia diberi juga kekuasaan Empire Madinah keseluruhan semenanjung tanah Arab. Di kesemua ini, kata para ulama, adalah kesempurnaannya sebagai Rasul, bukan kekurangan, kesempurnaan. Sempurna di sudut apa? Iaitu dia ini cover semua aspek dalam kehidupan rakyat dia. So apabila dia menjadi Rasul, dia menjadi pemerintah, rakyat dia, umatnya itu dia kenali mereka, dia hayati segala latar belakang mereka. Jadi dia naik bertangga, dia naik bertahap. Dia bercakap tentang orang yang miskin kerana dia dulu juga pernah susah. Dia bercakap tentang orang yang lemah sebab dia dulu juga ditindas. Maka dia bercakap itu daripada sudut hati dia. Dan inilah kesempurnaan dia. Orang yang melalui proses tarbiyah ini, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang lebih ideal. Tapi kalau kita ni lahir-lahir dah bangsawan, bukanlah kerja kita nak lahir macam mana, tapi kerja kita untuk turun dan menghayati bagaimana kesusahan orang yang lemah dan orang yang miskin. Turun. Itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, baginda SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. 3 benda Nabi SAW minta dalam doanya. Allah, aku mohon untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang yang miskin. Jadi kenapa baginda guna istilah cinta, hub wa hubbal masakin, kecintaan pada orang miskin? Kerana kecintaan tu dia datang daripada hati. Cinta datang daripada hati. Cinta ini dia tanpa pura-pura, tanpa lakonan, tanpa sandiwara, drama, tanpa timbal balik. Seperti isteri mencintai suami dia. Kadang isteri boleh pakaikan stokin untuk suami. Golongan feminis dia tak faham, kenapa? Adakah suami itu dah hilang upaya? Tidak, dia bukannya isunya hilang upaya, mudah atau susah, tapi isunya cinta. Bila seorang tu dia mencintai seorang, dia akan korban apa saja, dia akan buat apa saja tanpa diharap timbal balik berbaloi atau tidak. Sebab itu baginda guna istilah cinta. Jadi kita kalau tidak lahir di kalangan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang lemah, maka kita kena turun untuk mencintai mereka. Jadi orang yang miskin, orang yang lemah ni, dia sendiri lemah, dia tak boleh bagi apa kepada kita. Kita yang memberi kepada orang. Itu baginda SAW dalam hadis Sahih Bukhari, bila baginda mencari seorang wanita berkulit hitam. Dia ni siap, dia tolong bersih Masjid Nabawi. Nabi cari tak jumpa dia. Sahabat sebut semalam dah meninggal, dah tanam dah pun semalam. Sebab memang asal sunnah orang meninggal kena segera tanam. Tapi tak ada lah sampai tak beritahu kepada Nabi SAW. Maka baginda marah, baginda cari sampai jumpa kuburnya, dan Nabi SAW solat. Itulah hukum, harus solat di kubur, tetapi hanya jenazah.
dasar pada kisah ni. Kalau selain jenazah dia ada rukuk sujud, tak boleh lah rukuk pada orang mati. Tapi ni jenazah boleh, dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi baginda SAW cari, baginda tak sebut kenapa dia tak maklum pada kita, keluarga dia tak maklum. Tidak, baginda cari sampai jumpa. So itulah tauladan. Bila kita lihat isu ataupun krisis makanan, krisis kelaparan, krisis dunia, krisis global, peperangan, itu juga cuaca, kemarau, jadi makanan pun kurang. Namun apa yang kita boleh buat untuk di lapangan sekeliling pada kita, setiap kita kena ada kecintaan tadi. Orang miskin kadang-kadang mereka memang malas, tapi janganlah kita ulang malas. Carilah sendiri, pergilah kerja. Kalau tak boleh nak makan beras, makanlah benda yang lain pula. Ni kalau naik harga jangan makan. Yang ni mengguris hati mereka. Kita kena berhati-hati. Kadang-kadang bukan mereka itu malas, mereka terperangkap dalam kitaran, duduk dalam sistem yang berlainan daripada sistem kita. Bila kita berada di luar, kita sukar untuk baca bagaimana pemikiran mereka. Seperti kita lihat sebahagian mereka di Sandakan, di Sabah kan, dia boleh beratur panjang tengah panas, dia boleh tolak orang sana sini berebut hanya untuk dapat satu kampit beras. Satu kampit mungkin 20, tinggi-tinggi 30 ringgit. Katakanlah 30 ringgit, adakah baloi tolak-tolak orang nak dapat 30 ringgit? Tak berbaloi pada kita. Tapi siapa yang berada dalam sistem itu mungkin berbaloi bagi dia. Kita sukar nak baca benda ni kerana kita berada dalam sistem yang berlainan. Seperti golongan pelarian, contoh pelarian negara kita, walaupun dia warga asing pelarian, dia dekat UNHCR, tapi dia tak boleh kerja dengan proper. Ini satu yang muskil, dia tak boleh bekerja dengan proper, anak dia tak boleh masuk sekolah dengan proper. Banyak dokumen, banyak dia punya birokrasi. Jadi kita takkan nak sama anak dia dengan anak kita. Anak kita mungkin masuk sekolah elit, ada kuota berbanding anak dia. So adakah dia malas? Belum tentu. Tugas kita untuk turun dan mengeluarkan mereka daripada kitaran ini. Jadi kita lihat pemimpin-pemimpin kita, alhamdulillah, sebahagian mempunyai tauladan yang cukup baik, dan kita nak semua orang mencontohi tauladan ini. Seperti raja memandu keretanya sendiri di Sabah, Raja Perlis kayu basikal di sawah, di bendang, celah-celah bendang. Itu tauladan yang cukup baik supaya mereka ini berada di bawah untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Jadi perubahan itu lebih mudah untuk berlaku. Itu sikit peringatan untuk kita semua, dan insyaAllah setiap kita mengambil peranan. Kalau bagi kita ni mungkin ahli qaryah surau, ahli taman, akan lihat jiran-jiran kita, mungkin ada yang miskin sementara, mungkin ada yang miskin bandar, mungkin ada yang malu untuk cakap, bukan siapa yang ada maklumat untuk sampaikan maklumatnya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita berhenti pada bab memerangi Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu. Jadi Nabi palsu kita telah sebut, Al-Aswad Al-Ansi ini daripada Yaman telah pun muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat baginda, kemudian dia tewas terbunuh. 3 hari lepas tu Nabi pun wafat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Maka Abu Bakar dia diuji dengan peperangan dengan golongan murtad. Jadi hari ini kita nak meneruskan bab memerangi orang-orang murtad. Orang murtad ini dia ada 2 kategori. Ada yang enggan bayar zakat, yang ni ringan sikit. Ada yang lebih berat, iaitu mendakwa mereka Nabi palsu dan pengikut-pengikut dia. Itu lagi berat. Itu ada 2 kategori golongan ini, golongan murtad ni. Sama ada dia tak mau bayar zakat saja, ataupun mereka ni mengikut nabi-nabi yang palsu. Itu terbagi pada 2. Untuk yang enggan membayar zakat ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ada perbezaan pandangan dengan Umar radhiyallahu anhu. 2 orang.
Umar berpandangan kita tak boleh perangi mereka sebab bila mereka tak bayar zakat, mereka itu masih Muslim. Dan contoh itu tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Zaman Nabi memerangi orang yang nyata jelas bukan Muslim. Sekarang ni dia Muslim atau tidak sama-sama. Dia tak bayar zakat tapi dia masih solat. Abu Bakar pula berpandangan apabila dia tak bayar zakat maka dia murtad. Dan Abu Bakar berhujah dengan ayat-ayat Quran. Semua ayat Quran sentiasa akan bersama zakat dan juga solat. Tuntutan zakat akan bersama dengan solat. Tuntutan solat akan bersama dengan zakat. Aqimus solah wa atuz zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Allah tak perintah secara berasingan, tak asingkan. Perintah zakat sekaligus akan datang perintah solat. Tak ada perintah solat saja, tapi dia akan datang bersama zakat. Jadi kalau kita pisahkan, maka seorang itu telah murtad. Dan Umar radhiyallahu anhu akhirnya setuju. Dia pun setuju dengan pandangan itu dan dia ikut, dia menganggap Abu Bakar adalah benar. Jadi tanda-tanda Abu Bakar benar, selepas mereka dah setuju, hanya 3 hari saja. 3 hari lepas persetujuan itu, maka golongan murtad ni datang menyerang Madinah. Jadi golongan murtad ini, dia bukan saja enggan bayar zakat, satu lagi dia memberontak, dia memerangi. Itu antara faktor kenapa Abu Bakar memerangi mereka. Dia datang serang dulu. Jadi itu adalah petanda kebenaran bersama Abu Bakar. Bila Abu Bakar berpandangan begitu untuk memerangi mereka, terbukti 3 hari lepas itu mereka datang menyerang Madinah. So ijtihad Abu Bakar tu seolah dia melihat akan berlaku. Jadi dia seolah mendapat ilham, mendapat petunjuk akan berlakunya peperangan tersebut, kita kena siap sedia awal. Jadi mereka datang untuk menyerang Madinah. Tapi Abu Bakar ini seperti kuliah-kuliah yang lalu kita telah sebut tindakan-tindakan awal dia adalah seorang yang ofensif. Abu Bakar, dia bukan seorang yang defensif. Dia mempunyai mentaliti pemikiran menyerang, tidak bertahan. Jadi bukan cara dia bertahan, walaupun ada cadangan, kita bertahan dalam Madinah, kita tunggu tahankan kota Madinah. Tidak. Tapi Abu Bakar pandangan kita kena keluar. Jadi sebelum daripada mereka ini masuk ke Madinah, Abu Bakar telah keluar daripada Madinah untuk memerangi mereka di luar daripada Madinah. Tidak daripada dalam, tapi di luar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu pun terus menyerbu mereka dengan segera. Dan Abu Bakar dia siapkan 3 pasukan. Di bahagian kanan oleh An-Nu'man bin Muqarrin, di bahagian kiri Abdullah bin Muqarrin, dan di bahagian belakang Suaid bin Muqarrin. Semua 3 adik-beradik. Dia lantik panglima perang tu adik-beradik semua 3, kanan, kiri dan belakang. Dan apabila matahari belum terbit, maknanya lepas subuh. Lepas subuh ni macam ni, dekat-dekat dengan matahari terbit, langit dah mula cerah, dah boleh nampak sama-sama. Di waktu itu terus mereka serang tentera golongan murtad ni. Dia tak tunggu matahari naik. Kalau tengah malam gelap sangat, takut tak nampak. Subuh waktu yang cantik. Dan ini juga pernah dibuat oleh Nabi SAW ketika baginda ini berperang dengan Yahudi di Khaybar. Baginda menyerang mereka pada waktu subuh. Lepas solat subuh saja, baginda start serang. Itu adalah satu kejutan lah, untuk memberi kejutan kepada mereka. Dan strategi itu berjaya mengejutkan tentera murtad ini, sehingga terbunuhlah panglima mereka, iaitu Hibal bin Tulaihah al-Asadi. Hibal bin Tulaihah ini dia anak kepada Tulaihah. Tulaihah tu Nabi Palsu. Nabi Palsu ni dihantar anak dia pergi dulu. Dia tak datang, dia hantar anak dia pergi. Anak dia terbunuh, tewas dalam peperangan tersebut. Tak lama lepas tu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pun balik daripada Syam. Itu pada kuliah lepas kita dah sebut. Ini pasukan tentera yang dihantar oleh Nabi SAW dulu. Bila Nabi wafat, Abu Bakar terus saja. Walaupun ancaman murtad telah pun muncul, tapi Abu Bakar tetap hantar. Mereka berjaya menang, dia balik.
Bila Usama bin Zaid radhiyallahu anhu balik, maka tentera mereka menjadi besar dah bergabung tentera daripada Syam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun dia melantik 11 pasukan. Jadi dia ni memang sungguh-sungguh nak menyerang. Dia tak tunggu dah, balik saja terus dia buat 11 pasukan. 11 pasukan ni hantar ke seluruh semenanjung tanah Arab, ke utara, ke sepadan Syam pun ada, di zon bahagian barat, kawasan Hijaz, itu juga Mekah, Madinah, Taif ada zon dia. Di bahagian tengah di kawasan Riyadh pada hari ini ada zon. Di bahagian timur itu di Bahrain, dan di selatan di Yaman. Dia bahagi zon. Setiap zon itu dia akan hantar semua pasukan-pasukan ini untuk mereka memerangi golongan murtad. Mana golongan murtad ni semua zon ada. Utara, selatan, timur, barat, tengah, semuanya ada muncul. Jadi dia kena ada sampai 11. Itu yang sampai 11 pasukan. Sebab dia ada banyak tempat untuk mereka kabur. Jadi di antara ketua-ketua pasukan ini Khalid bin Al-Walid. Yang ni dihantar untuk memerangi Tulaihah Al-Asadi, Nabi palsu. So dia kalahan Nabi palsu ni, dia hantar panglima yang elit dia, seperti Khalid bin Al-Walid yang kita sedia maklum Saifullah, digelar pedang Allah. Tu mana hak kepala besar, dia akan hantar sahabat besar untuk memerangi mereka. Begitu juga Musailamah, ataupun yang lebih tepat Musailimah. Musailamah ni masyhur, tapi di kalangan para ulama seperti Ibnu Kathir pun dia baca Musailimah. Jadi Musailimah Nabi palsu ya. Maka dia hantar sahabat yang besar juga seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni anak pada Abu Jahal. Jadi bapa dia ni musuh besar. Anak dia baik, anak dia masuk Islam. Ini satu yang kita kena adil. Bapa lain, anak lain. Jangan kita sekali harum saja. Keturunan tidak menjamin, tidak memberi kesan kepada seorang. Ayah lain, bapa lain, jangan campur aduk. Kena adil lah. Suami lain, isteri lain, tak sama. Macam para rasul kan, ada isteri yang kufur. Nabi Lut alaihissalam, suami Nabi, isteri kufur. Nabi Nuh alaihissalam, isteri kufur. Itu tidak sama. Ayah anak, suami isteri. Jangan kita campur aduk. Jadi kalau kita tengok orang tu, mungkin ayah dia tak berapa baik, ayah dia nagih dadah ke, maka jangan kita diskriminasi anak dia, keluarga dia yang lain. Seorang-seorang tu sajalah, kena adil lah. So begitulah dalam Islam. Ikrimah ni walaupun bapaknya ini imam musuh ketat Islam, Abu Jahal, tapi anak dia terpilih. Jadi anak dia sahabat yang besar, dipilih oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailamah ataupun Musailimah ni. Kemudian yang lain-lain, sahabat yang lain dihantar pada kabilah-kabilah yang kecil seperti Syurahbil bin Hasanah kepada Bani Quda'ah, itu Muhajir bin Umayyah kepada kabilah Al-Ansi, itu kabilah yang sama yang Nabi palsu dah kalah dah, Al-Aswad Al-Ansi. Tapi bila Nabi palsu dah terbunuh kalah, pengikut masih ada. Jadi pengikut ni perlu juga dihantar pasukan khas untuk memerangi para pengikut dia. Tapi dia bezalah. Panglima yang hantar pada pengikut lain, yang hantar pada kepala Nabi palsu ke sahabat-sahabat yang besar yang masyhur dalam peperangan. Begitu Khalid bin Sa'id bin Al-As, itu dihantar ke Syam. Amr bin Al-As juga dihantar pada kabilah Juma'ah. Hudzaifah bin Mihsan kepada Dabaq, juga Arfajah bin Harthamah ke Mahrah, Turaifah bin Hajiz ke Bani Sulaim dan Hawazin, Suwaid bin Muqarrin ke kabilah Tihamah, ke kawasan Tihamah di Yaman. Al-Ala bin Hadrami ke Bahrain. Di semua kawasan ada, sekeliling daripada semenanjung tanah Arab, semuanya ada pasukan 11 orang. Baik, seterusnya bab peristiwa Buzakhah. Ini adalah peristiwa penting yang terpilih dalam banyak-banyak itu
peristiwa terpilih sebab ini peperangan dengan Nabi palsu. Yang kedua selepas Al-Aswad tadi, yang kedua muncul adalah Tulaiha. Tulaiha daripada perkataan Talha, Tulaiha. Mana Talha yang kecil, itu Tulaiha. Tulaiha Al-Asadi ini bertemu dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi Nabi palsu dengan sahabat yang besar di Gunung Ajak, itu di kawasan bukit. Mereka bertemu di situ. Nama tempat tu Buzakha. Sebab itu dinamakan peperangan Buzakha, sempena dengan nama suatu tempat. Jadi Tulaiha ini dia daripada pengikut-pengikut dia banyak daripada Bani Ghatafan. Dia kabilah Asad. So Al-Asadi ini dan Ghatafan, mereka duduk di tengah semenanjung Arab. Di antara Madinah, Riyadh, kawasan semenanjung tanah Arab pada hari ini. Ghatafan. Dia daripada kabilah Asad dan juga Ghatafan. Ghatafan pengikut besar dia. Ghatafan ini adalah kabilah yang, kalau tuan-tuan dan puan perasan, kabilah yang menjadi pengkhianat dalam peperangan Ahzab. Dalam perang Ahzab, Nabi SAW dah buat perjanjian dengan Bani Ghatafan ini untuk mereka bersama kerajaan Islam Madinah. Bila ketika itu Quraisy datang, Quraisy ini mereka buat perjanjian di belakang bersama dengan Ghatafan. Ghatafan ni khianat daripada dalam. So, apabila Nabi SAW dapat risikan itu, baginda cadang supaya kita bayar kabilah Ghatafan ini untuk dia patah balik ke kita. Dia khianat kita, jadi kita minta dia patah balik semula. Kita bagi dekat dia tamar separuh daripada semua tamar Madinah. Tamar di kebun Madinah tu bahagi dua, separuh untuk kita semua, separuh kita bagi dekat kabilah Ghatafan ni. Jadi sahabat-sahabat tak puas hati. Sahabat-sahabat tanya, adakah itu wahyu? Nabi SAW jawab, tidak, ia bukan wahyu, cuma cadangan. Jadi sahabat jawab, kalau cadangan, maka kami takkan bagi walaupun sebiji tamar, kami akan bagi pedang saja kat dia. Kalau wahyu, okey, kita akan bagi. Kalau bukan wahyu, kita akan bagi pedang saja. Maka Nabi SAW pun setuju dan mereka memerangi golongan Ghatafan ini. Jadi dalam sirah kita akan dapati kisah-kisah yang agak pelik seperti ini, menunjukkan Nabi SAW ini dia sangat mencintai kedamaian. Seboleh mungkin jangan perang. Perang ini kalau tak dapat dielak, kalau kita rugi pun tak apa. Macam tu rugilah, dah lah kita ni kena serang, lepas tu dia khianat kita, kita bayar dia balik. Analogi dia macam kita ni diserang oleh perompak. Perompak masuk rumah kita, dia nak duit, kita bagi saja duit kat dia. Yang penting dia keluar dengan aman. Itu analogi dia begitu. Tapi kalau terpaksa maka terpaksa bertempur, terpaksa lawan. Tapi kalau tak terpaksa, korban duit pun tak apa. Lebih baik daripada peperangan. Mungkin kalau berlaku dia potong tangan orang, bunuh orang mati ke, jadi lebih mudarat. Nabi SAW bukan seorang yang suka pada peperangan. Tidak. Cuma yang kita kadang kita tak berada pada medan peperangan tu, jadi kita tak dapat nak baca kenapa mesti perang. Keadaan zaman pada ketika itu, suasana yang mendesak kepada peperangan ini. Tapi kalau boleh dalam Islam sedaya upaya mengelak peperangan. Pilihlah jalan yang damai berbanding jalan yang penuh kontroversi, penuh pertempuran. Jadi kita pun begitu dalam politik, dalam kita bermuamalah, interaksi, banyak perbezaan pandangan. Pilihlah jalan yang paling damai, yang paling kurang mudaratnya. Jadi itu yang menimpa Bani Ghatafan. Ini mungkin daripada kesinambungan kisah yang lalu. Mereka ini khianat lagi dalam peperangan. Dia join dengan golongan murtad. Itu tak peliklah kalau dulu Nabi pun dia boleh khianat. Bila Nabi tak ada lagi lah dia boleh murtad. Mereka kadang dia bersama tu atas faktor lain, bersama atas dasar politik, ataupun dia bersama ada kepentingan yang tertentu. Kalau dia tak dapat, maka akan muncullah golongan murtad seperti ini.
Kemudian Tulaihah ini bergabung dengan seorang wanita namanya Salmah binti Malik. Dia adalah bangsawan Arab. Jadi ada juga watak perempuan. Jarang-jarang kita jumpa dalam sirah, dalam sejarah orang Arab watak perempuan ni dalam politik, dalam peperangan. Tapi ada, seperti kes ini contoh, ada watak wanita. Jadi wanita bukan semua sama saja, ada berbeza. Ada yang memang ahli politik, ada yang juga ahli peperangan. Tapi bandingan lelaki tak ramai lah. Dalam sirah kita akan dapati ada di kalangan sahabiah. Baik. Jadi dia ni Salmah binti Malik, dia pun bergabung dan diikuti banyak kabilah lain, Bani Sulaim, Bani Tayyib, Hawazin dan juga Bani Asad. Di Hawazin ini datang jauh sikit daripada Taif. Daripada Taif pun datang bergabung juga di kawasan zon tengah Taif ni, dia dekat Mekah, dekat bahagian barat. Datang juga mereka. Jadi pasukan mereka ni besar, bukan pasukan yang kecil, besar. Khalid bin Al-Walid pun bertempur dengan mereka. Dan Salmah binti Malik ini dia ada unta milik ibu yang dikatakan unta dia itu menyamai 100 ekor unta jantan yang lain. Ya, unta jantan seekor menyamai 100. Mana unta yang hebat. Jadi unta ini kadang kita tak terfikir pada akal kita macam mana berperang menggunakan unta. Naik unta tapi berperang. Unta ni ada pelbagai, ada yang unta yang untuk makan, ada unta untuk perang, untuk perlombaan. Tapi hari ni di negara-negara Arab, unta-unta ini dia dijadikan haiwan lumba. Dia ada unta yang mahal, unta yang kuat, yang laju. Kalau yang lumba tu memang laju semua, tapi tak laju macam kuda orang, tapi laju. Bukan macam unta hak jalan slow gitu. Ini kategori yang lumba, unta lumba. So, dia laju. Barangkali itulah gambaran unta pada ketika itu mereka guna untuk peperangan. Tapi Khalid bin Al-Walid berjaya menewaskannya. So, mereka kedua-dua terbunuh. Nabi Basun, Tulaihah dan juga Salmah binti Malik, kedua-dua terbunuh. Termasuklah unta yang dikatakan menyamai 100 ekor unta jantan itu Khalid bin Al-Walid sembelih saja. Dia tak simpan. Maknanya dia tak mengagumi, tak menakjubkan dia pun unta tu, dia sembelih saja. Semua sekali tewas, termasuklah unta. Baik, itu peristiwa Buzakhah. Kemudian seterusnya kita masuk kisah Sajah. Ini juga adalah kisah yang penting. Baik, Sajah binti Al-Harithah bin Suwaid At-Taghlibiyah. Dia kabilah Taghlib, iaitu kabilah di Iraq. Dia asal daripada utara Iraq, daripada Syam, kawasan nama Al-Jazirah. So, Syam ni utara Iraq pun panggil Syam, Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, ni semua dipanggil Syam pada ketika itu. Dia bahagian utara daripada semenanjung Arab. Kalau Iraq yang bahagian selatan tak dipanggil Syam, di bahagian utara dipanggil Syam. Jadi asal daripada sana kabilah Taghlibiyah. Juga adalah daripada kabilah Tamim. Taghlibiyah ni cabang pada Tamim. So Bani Tamim ini adalah kabilah Arab yang besar, yang masyhur, yang terkenal dengan peperangan, yang kuat. So dia datang pada kabilah tersebut, maka pengikut-pengikut ketua-ketua kabilah akan ikut dia. Jadi dia ni datang daripada sana jauh, turun sampai ke tengah ini, zon tengah semenanjung tanah Arab, untuk memerangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kabilah Tamim tak semestinya semuanya baik. Walaupun hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebut kabilah Tamim ini akan menjadi pengikut kuat bagi Imam Mahdi memerangi Dajjal. So, mereka ni adalah tentera yang akan memerangi Dajjal. Tapi tiba-tiba datang Nabi palsu daripada mereka juga. So, mereka ni ada hak Nabi palsu pun dia, hak memerangi Dajjal pun dia juga. Jadi penyebutan dalam hadis tak semestinya automatik semua tu
baik, semuanya betul. Tidak tertakluk jugalah. Ya sama macam keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi bukan semuanya betul, ada juga yang sesat. Seperti pakciknya, ada juga yang bukan Islam. Tapi majoriti keturunan Nabi SAW itu orang benar, orang yang baik. Itulah Bani Tamim, majoritinya orang yang benar, orang yang baik. Lepas tu jadi sebut dalam hadis. Jadi Bani Tamim ni jadi rebutan. Sebahagian ajaran-ajaran sesat, teori konspirasi, dia akan dakwa lah macam-macam dia lah Bani Tamim. Sebab dia nak dapat hadis tu mereka ni daripada Bani Tamim apa semua ni, dia pun akan mengaku dia ni adalah Nabi. Sebab kabilah dia ada dalam hadis. Tu penyebutanlah hadis belum tentu. Keturunan Nabi pun belum tentu. Tiba datang nak dakwa itu dan ini. Hari ni kita lihat banyak mereka Arab daripada Maghribi contohnya datang ke Malaysia ni mengaku keturunan Nabi. Kita pun tak tahu betulkah keturunan Nabi. Dan kita tak ketahui adakah dia ni ulama, adakah dia ni ada tulis kitab, adakah dia mengeluarkan fatwa di negara dia macam mana. Tak ada orang kenal. Tiba-tiba mengaku keturunan Nabi. Maka hati-hati kita. Penyebutan dalam hadis tak semestinya adalah fulan individu tersebut. Fulan makna lain pula, bab lain, individu tertentu. Secara umum ya, mana tu ada fadilat. Begitu juga teori seperti Tamim kita tu, tanah Mim tu Melayu, tanah Melayu. Untuk supaya Melayu itu diberi fadilat seperti mana dalam hadis. Maka kita tak boleh sembrono dakwa begitu. Tidak, dia boleh menyerupai golongan Nabi palsu ni. Masing-masing nak dakwa diri sendiri, nak angkat diri sendiri. So kita berbangga dengan bangsa Melayu ni, tetapi berpada jangan kebanggaan itu dibina atas dakwaan-dakwaan palsu. Mesti kita sendiri perform lah. Kalau kita jadi Muslim yang baik, yang berilmu, yang beramal, maka Allah akan angkatlah. Allah akan bagi kemuliaan kepada kita. Tapi jangan hanya bersandar pada nama semata-mata. Jadi ini yang menimpa Sajah ni, dia daripada kabilah Tamim, dan dia ada asalnya Nasrani. Dia bukan Muslim pun. Jadi dia ni bukan kategori murtad. Dia kategori yang luar daripada murtad. Dia adalah Nasrani, agama lain pula. Tapi dia datang dan mendakwa dia adalah Nabi. Jadi Nabi ni dalam sejarah tidak pernah ada wanita. Itu hakikat yang kita kena terima. Mana ada Nabi adalah wanita. Maka dia wanita mengaku Nabi. Bukan makna kekurangan pada wanita, tetapi itu adalah ketentuan yang Allah tentu. Nabi semua lelaki. Tapi wanita pun walaupun bukan Nabi, dia adalah tokoh wanita ni. Seperti Maryam alaihissalam. Dia tokoh juga tapi taklah Nabi. Itu juga Asia, taklah Nabi tapi dia adalah tokoh yang diceritakan dalam Quran. Jadi dakwaan dia itu bercanggahlah. Nabi ini adalah lelaki. Kemudian dia pun bertembung dengan Musailimah tadi. Musailimah berunding dengan dia supaya mereka lebih kuat dan mereka berkahwin untuk bergabung. Kahwin dua ni, dua-dua Nabi juga berkahwin, dua-dua Nabi. Nabi palsu lah. Tu Nabi palsu yang Musailimah lelaki, yang Sajah ni perempuan, kahwin dua-dua. Maka bergandalah kuasa dua Nabi itu untuk menentang Abu Bakar. Jadi bila dah berkahwin, pengikut-pengikut dia ni muskil lah. Dah 3 hari berkahwin, tetapi tidak ada sebarang mahar ataupun mas kahwin. Di budaya Arab Nasrani pun, bila dah kahwin mestilah ada mas kahwin. Seolah satu penghinaan, satu yang aib. Bila kahwin tak bayar mas kahwin, satu yang aib. Jadi timbullah perselisihan sama mereka. Tak ada nak start lagi dah berselisih dah. Sebab perkahwinan dibina bukan atas dasar yang benar, perkahwinan itu. Maka sudah tentu ia akan timbul perselisihan sebab masing-masing nak apa yang dia boleh dapat. Jadi Musailimah ini dia melihat adanya penentangan, adanya perbezaan pandangan sama para pengikut. Dia pun mengeluarkan 3 wahyu. Dia kata dia dapat wahyu 3 perkara.
Yang pertama, solat telah dikurangkan daripada 5 jadi 3 saja. Subuh telah dihapuskan, isyak dihapuskan, jadi tinggal 3. Pengikut ni sukalah nak redakan pengikut apa, bagi gula-gula dia okey dikurangkan solat. Sebab solat ni sukar, terutamanya subuh dengan isyak. Subuh isyak dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW menyebut solat yang paling berat bagi orang munafik. Memang sesuai lah mereka ni. Dia anggap benda tu berat, dia buang terus. Kalau kata solat sendiri, okey lah, untuk memenuhi kewajipan. Yang ni sampai tak solat langsung, sebab susah subuh ni. Isyak pun begitu juga. 2 waktu ni munafik, mereka tak solat sebab subuh tu gelap, isyak gelap. Dia bukan ada elektrik macam kita. Tu bila gelap, dia tak dapat satu kredit. Orang tak kenal dia. Dia solat supaya orang kenal. Itu munafik. Solat nak tunjuk kat orang. Bila subuh nak tunjuk kat siapa, tak ada siapa. Jadi itu dia tinggal subuh. Isyak pun begitu. Bila gelap dia tinggal. Jadi diberi keringanan 2 benda ni dibuang. Yang keduanya, mereka diberi juga wahyu untuk minum arak. Jadi orang jahiliah ni, bila dia teringat zaman jahiliah dia minum arak, sekarang dah boleh, sukalah dia ni gula-gula. So mereka minum arak. Yang ketiga, berzina. Zina juga adalah kesukaan. Terutama tentera yang lelaki, bila dia pergi keluar jauh, maka dia suka untuk berzina. Diberi 3 benda ni, maka menguatkan sokongan bagi dia. Mengikut dia suka, ikut. Tu kita lihat ajaran sesat mesti ada gula-gula. Mana-mana ajaran sesat mesti ada. Dia kata ni kita boleh kahwin lebih daripada 4 sebab kita dah naik makam. Sukalah mengikut dah. Golongan Syiah contohnya, dia panggil mut'ah. Mut'ah kahwin sehari 1 jam pun boleh. Jadi sukalah dia. Semua ajaran sesat mesti ada gula-gula dia. Dia akan bagi untuk menarik pengikut dia. Jadi mereka pengikut dan akhirnya bertemu dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an di satu tempat nama Butha. Dan Khalid berjaya menawan Malik bin Nuwairah. Dia bukan Nabi palsu tu, tapi dia punya panglima dia Malik bin Nuwairah. Dan mereka ditawan. Dan pada waktu malam, cuaca itu sejuk. Di tengah-tengah padang pasir ni kalau malam sejuk. Walaupun kalau di bandar dia bukan musim yang sejuk sangat, kalau pergi tengah padang pasir sejuk dia tu lebih berganda sejuk dia. Entah kenapa, mungkin kawasan itu agak kosong, angin agak kuat. Saya pernah pergi ikut kawan-kawan Arab ni, naik dia four-wheeler dia tu pergi tengah padang pasir, jauh di tengah padang pasir. Tengah padang pasir. Pergi malam lah, malam balik tu terus demam. Duduk di bandar tak demam, pergi padang pasir demam terus. Orang dia sebab terlalu sejuk dan angin kuat. Tu gambaran dia seperti itulah mungkin. Di tengah padang pasir sangat kuat. Maka diberi arahan untuk meraihkan tawanan ini, dihangatkan mereka, bagi selimut, bagi pada mereka hak sebagai tawanan. Tetapi di kalangan tentera Khalid bin Al-Walid ada yang salah faham. Mereka Arab ini dia ada bahasa-bahasa puitis, bahasa kiasan. Dia sangka maksud hangatkan tawanan maksudnya bunuh tawanan tu. Bila bunuh keluar darah yang panas. Darah bila dia mancut panas. So hangatkan maksudnya bunuh. Habis tawanan tu dibunuh. Berlaku kesilapan. So di kalangan tentera umat Islam pun ya kadang-kadang berlaku kesilapan. Kesilapan tersebut, kesilapan itu jika adanya uzur sudah tentu adanya pertimbangan. Jadi sama umat Islam pun tidak ada yang maksum, yang terlepas daripada kesilapan. Dan itu dicatat dalam sejarah. Dalam hadis pun ada lah, hadis Sahih Bukhari, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah membunuh seorang. Bila dia mengucap dia bunuh. Dan Nabi marah. Sebab orang tu mengucap walaupun dia munafik ke, kalau dia mengucap tak boleh bunuh. Kita hukum apa yang zahir, bukan apa dalam hati manusia. Itu antara kesilapan yang berlaku dan dia dicatat, direkod dalam riwayat, tidak didiamkan, ditutup. Tapi bagaimana mengatasinya, itu adalah bab-bab yang lain. Wallahu a'lam. Ya, cukup sekarang itu kisah Sajah
Jadi insyaAllah izinkan Allah kita akan masuk bab terbunuhnya Musailimah al-Kadzdzab insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Baik, kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.